Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 5, khususnya murid tahun 5 Ibnu Khaldun, SKPP 11-3. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, pada pagi ini dapat kita berjumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang kedua bagi subjek pendidikan Islam tahun 5 bersama Ustaz Rahman. Okey, baik, sebelum kita pergi kepada pembelajaran kita, Ustaz nak beritahu sedikit tentang penggunaan buku tulis bagi tahun 5. Bagi subjek pendidikan Islam, buku tulis satu sahaja, Ustaz memerlukan satu sahaja buku tulis, iaitu buku tulis nombor 6. Buku tulis nombor 6. Okey. Baik. Okey, sebelum kita pergi kepada topik, eloklah kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Semoga Allah memberkati apa yang kita belajar pada hari ini. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk menerima ilmu tersebut. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, amin. Okey. Baik, kita terus kepada topik kita pada hari ini, iaitulah topik akidah. Topik akidah. Okey, murid-murid semua boleh buka buku teks muka surat 66. Muka surat 66. Unit 1 Al-Malik, unit 2 Al-Hasib. Unit 1 Al-Malik, unit 2 Al-Hasib. Okey, baik. Kita pergi kepada yang pertama dulu, iaitu nama Allah Al-Malik. Nama Allah Al-Malik. Okey. Pengertian Al-Malik. Al-Malik bererti Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai segala-galanya. Maksudnya, nama Allah Al-Malik ataupun Allah tu sendiri, dia menguasai segala apa yang ada di alam semesta ni. Sama ada planet, sama ada langit, sama ada galaksi, sama ada manusia yang berada atas bumi. Semua yang ada di alam semesta ni adalah miliknya, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan milik kita, milik Allah. Kalau kita kaya, kalau kita ada anak, ada pangkat, ada kereta sekalipun, bukan milik kita, tapi itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita kena ingat itu adalah milik Allah. Bila-bila masa saja Allah nak ambil, Allah akan ambil. Okey. Apa dalil nama Allah Al-Malik ni? Okey, Allah sebut dalam surah Al-Hadid, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa maksud dia? Dialah Allah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi yang kita duduk ni. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Okey, jelas dah Allah sebut dalam Al-Quran yang memiliki kuasa pemerintahan di langit, yang ada segala apa yang ada di langit tu milik dia juga, dan di bumi segala apa yang ada di bumi ni milik dia juga. Kita tak ada apa-apa pun, kita sendiri ni milik dia juga. Dia menghidupkan, kalau dia nak menghidupkan, dia hidupkan. Kalau dia nak mematikan, dia akan matikan seseorang itu. Dan dia juga maha berkuasa atas setiap sesuatu. Okey, baik, itu adalah pengertian nama Allah Al-Malik. Okey, beriman dengan nama Allah Al-Malik, apa hukum dia? Hukum kita beriman dengan nama Allah Al-Malik ni adalah wajib. Wajib, tidak sunat, tidak harus. Dia adalah wajib. Nak ke tak nak, mesti beriman dengan nama Allah Al-Malik. Apa dalil dia? Dalil nakli nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik, firman Allah Subhanahu Wa Taala, fata'ala Allahul malikul haq
La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun. Apa maksud dia? Maka dengan yang demikian, maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang maha benar. Tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Okey, dalam ayat ni Allah menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya bahawa semua yang ada di langit dan di bumi merupakan milik Dia. Tak ada siapa pun pemunya kecuali Dia, Allah Subhanahu Wa Taala yang satu. Okey. Baik, kita terus kepada nama Allah Al-Hasib. Nama Allah Al-Hasib. Apa pengertiannya? Nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hasib bererti Allah Subhanahu Wa Taala Maha mencukupkan keperluan hamba-hambanya. Maksudnya, semua keperluan hamba-hambanya, manusia ni ataupun makhluk-makhluk lain, binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke, semua ciptaan yang makhluk dia ni, semua yang diperlukan oleh makhluk ni Allah kabulkan, Allah cukupkan. Sama ada kalau bagi manusia rezekinya, makanannya, minumannya, rumahnya, anak pinaknya, Allah cukupkan. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah sebut dalam surah At-Talaq. Apa maksud dia? Dan sesiapa bertawakal kepada Allah dengan penuh keimanan kepadanya, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah sebut dalam surah Al-Talaq ni. Dalam ayat ni Allah kata, siapa yang bertawakal kepada Allah, berusaha dan bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan semua keperluan je. Semua kehendaknya Allah akan cukupkan, insya-Allah. Okey. Nama Allah Al-Hasib juga bererti Allah Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita, sama ada baik ataupun buruk. Tidak pada setiap masa dan tempat. Okey. Selain daripada maksud mencukupkan, Al-Hasib juga bermaksud Allah Maha menghitung. Apa menghitung apa? Menghitung kita punya dosa, kita punya pahala, kita punya kebaikan, kita punya kejahatan yang kita buat dekat atas dunia ni, Allah semua kira semua. Bila Allah kira, Allah lantik malaikat dekat sebelah kanan kita, dekat sebelah kiri kita. Tulis apa yang, kalau malaikat sebelah kanan, dia akan tulis semua kebaikan yang kita buat. Kalau malaikat sebelah kiri, dia akan mencatat semua amalan keburukan kita. Jadi amalan tu nanti kita akan dapat bila kita mati dan berjumpa dengan Allah. Allah akan bagi kat kita, okey ni banyak ni kebaikan kamu, banyak ni keburukan kamu. Kat sana baru kita tengok Allah banyaknya keburukan kita. Maka kat sana kalau menyesal tak ada guna lagi. Jadi menyesal awal-awal, dekat atas dunia lagi kita menyesal dah. Buat baik banyak-banyak, jahat tu sikit saja. Kalau boleh tak payah buat jahat langsung. Okey, baik. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha sari'ul hisab. Surah Ali Imran. Maksudnya sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Okey, maksudnya Allah tu sangat cepat perhitungannya. Sama ada kita buat kejahatan tu dalam keadaan sembunyi, Allah tahu. Dalam keadaan terang pun Allah tahu. Sama juga dengan kebaikan. Kalau kita bersedekah secara sembunyi, Allah pun tahu walaupun manusia tidak tahu. Allah catat apa. Okey, manusia ni bersedekah pada hari ini. Maksudnya kita dapat pahala kebaikan. Okey. Kita terus kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Hasib tadi. Apa kepentingannya? Yang pertama, meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung dan penolong kepada kita. Bertawakal dan tekun berusaha, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Bila kita beriman dengan Allah Al-Hasib ni, kita sentiasa jadikan Allah tu sebagai pelindung kita. Walau keadaan takut mana sekalipun kita tetap ada Allah. Kita bertawakal kepada Allah, berusaha sungguh-sungguh, lepas tu kita bertawakal kepada Allah. Insya-Allah Allah akan bagi kepada kita
apa yang kita nak tadi. Yang kedua, berusaha melipat gandakan amalan. Maksudnya sentiasa buat kebaikan, sama ada kebaikan yang sunat ataupun yang wajib. Menunaikan ibadah fardu dengan tekunnya dan memperbanyakkan amalan sunat. Yang ketiga, menghargai masa. Maksud menghargai masa ni, penuhi masa dengan perkara yang berfaedah. Kita ni banyak masa kosong. Sekarang ni PKP kan, banyak kita duduk kat rumah. Jadi kita masuk kelas PDPR, semua guru-guru ngajar, lepas tu buat kerja sekolah yang diberi oleh guru. Itu merupakan memenuhi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Selain daripada tu, kalau dah siap kerja rumah, kita pergi juga tolong mak ayah kita. Sama ada sidai kain ke apa ke, ataupun buang sampah ke. Tak kisah, buat kebaikan supaya apa yang kita buat tu Allah balas dengan pahala. Penuhi masa kita dengan perkara-perkara kebaikan. Jangan pula tengok TV je memanjang. Bila PDPR ni kan duduk rumah, buka TV je daripada pagi sampai petang, duduk depan TV. Tak ada faedah lah langsung. Okey, yang kedua, menghadiri majlis ilmu. Selain daripada kita PDPR, kan sekarang ni tak boleh pergi tak boleh pergi masjid untuk hadiri majlis-majlis ilmu, tak. Okey, jadi yang tu tak payahlah, sebab sekarang ni tak boleh keluar kan. Kita nak stopkan, kita nak berhentikan kita penularan COVID-19 ni. Yang ni kita boleh tengok YouTube juga, kita boleh hadiri ilmu dengan cara tengok YouTube. Maksudnya tengok YouTube ni buka perkara-perkara yang baik lah. Okey, kita nak belajar apa hari ni? Okey, tai ustaz apa? Okay, kita dengar, insya-Allah Allah bagi kepada kita pahala kita menghadiri majlis ilmu. Okey. Yang keempat, meninggalkan maksiat, menjauhi perkara pergaduhan. Contohnya menjauhi pergaduhan, kita ni sentiasa bergaduh kan. Silap sikit bergaduh. Jadi kalau kita sabar, kita jauhi pergaduhan, Allah bagi pahala yang sangat besar kepada kita. Memelihara aurat dengan sempurnanya. Ni bagi, tak kira lah lelaki ke perempuan ke, memelihara aurat. Terutamanya perempuan sekarang ni, biasanya keluar daripada rumah, kepala dia tak tutup, tak pakai tudung. Maksudnya free hair. Itu mendatangkan dosa kepada kita dan juga berikan dosa juga kepada mak ayah kita. Jadi kalau kita sayang mak ayah kita, tak nak mak ayah kita masuk neraka sama-sama dengan kita, jadi kita jaga dengan kita menutup aurat. Okey, setakat itu saja Ustaz punya pembelajaran pada hari ini. Moga-moga mendapat manfaat untuk semua. Okey, siapa-siapa yang join ataupun tengok video Ustaz pada hari ini, Ustaz ucapkan terima kasih banyak-banyak. Moga video yang kamu lihat pada hari ini mendapat manfaat kepada kamu dan juga pahala kepada Ustaz. InsyaAllah, doakanlah. Okey, baik. Sebelum Ustaz berhenti daripada Ustaz nak beritahu kepada kamu semua, kamu boleh buka Google Classroom. Nanti Ustaz sediakan kerja sekolah kat dalam tu, ataupun tugasan kat dalam Google Classroom tu. Kamu kena selesaikan tugasan tu dan hantar juga dekat Google Classroom. Minggu lepas Ustaz dah bagi, tapi Ustaz tengok hanya beberapa orang sahaja yang hantar, tak sampai separuh pun. Jadi minggu ni Ustaz nak kamu semua buat kerja ni dan hantar di Google Classroom. Kalau tak faham, boleh message Ustaz, boleh PM Ustaz dengan WhatsApp tu, tanya Ustaz saya tak faham. Okey, Ustaz akan jawab insya-Allah. Cara nak hantar dalam tu boleh juga tanya Ustaz. Okey, baik, setakat itu saja perjumpaan kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada minggu-minggu akan datang. Ustaz doakan kita semua berada dalam keadaan sihat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.